Tak. Kalian tengok wayang, kita tak suka tengok wayang. Nak pilih semua boleh tak? Okey. Untuk kad pertama, saya pilih minum kopi mahal sebab saya seorang yang workaholic. First thing, saya nak kopi. Saya pilih gadget baru. Contohlah sebab lelaki iPhone. Masa September ni keluar iPhone baru. Saya nak beli iPhone baru lah. So gadget baru penting untuk dia ambil gambar saya lah. Kadang-kadang lah. Oh, 3,600. 5,000. 5,000 lebih. Sebab saya memang tak sangka setiap kali saya beli kopi maybe dalam RM10. Personally saya cakap kalau saya mampu pun saya tak akan gunakan duit saya untuk benda ni sebanyak amount ni yang tertera kat belakang kad ni. Uyo. Dia ada 3 sendiri, series. cerita keluarga Switzerland. Tak, kita pilih ni. Sebidang tanah. Tak nak. Kita pilih ni. Kita pilih ni. Okay dah, tak tepi. Kita pilih ni. Kami dah decide kami pilih sebidang tanah. Saya pilih rumah banglo mewah. Menampung kos pendidikan anak luar negara. Saya ni sebagai seorang ibu, saya memang nak sangat anak saya belajar tinggi sampai luar negara lah kalau boleh. Kos pendidikan ni memang agak mahal lah kan. So ambil masa dalam 3-4 tahun jugalah. Bebas hutang. Lepas dah habis belajar, ada juga loan-loan yang I kena bayar. Lagi-lagi sebab ibu bapa I tak kerja, ada banyak kos bulanan yang I kena bayar lah. Jauhnya. Sekarang tak dapat lah. Lagi 20 tahun ke 10 tahun. Bukan dalam jangka masa terdekat lah. Tapi Ni tak bayar cash ke apa? bukan dalam jangka masa terdekat, tapi kita cuba sedaya upaya. Anak anda ditimpa kemalangan. Oh my god, takut. Tak mau. Situasi ni, kes COVID 2022 meningkat dan kehilangan pendapatan. Tangan anda patah disebabkan jatuh. Sejujurnya ni sesuatu yang saya tak nak fikir pun sebenarnya. Tapi bila tanya macam ni, Sedih lah. sedih tu. sangat-sangat lah. Tapi basically saya clueless lah. Tak tahu apa nak buat lah sebenarnya. Figure ni memang agak tinggi lah. Saya memang akan rasa stres sebab setiap bulan pun saya punya komitmen, kalau nak bandingkan dengan pendapatan bulanan saya, dia memang almost sama paras. 15,000 untuk patah tangan. Sebab kalau tangan saya patah, saya tak boleh kerja, nombor satu. Dan kerja saya memang bergantung kepada kesihatan saya. My plan semua akan tergendala and I tak boleh nak have that happen to me, seriously. 500,000. Kalau 500,000 banyak tu. Kalau let's say lah saya yang meninggal dunia, wife saya yang time tu nak dia tanggung semua hutang dengan anak beranak semua tu, 500,000 tu satu amount yang terlalu berat ke untuk isteri saya? Daripada nak tinggalkan 500,000 terus tu susah lah kan untuk kita savings. Memastikan setiap individu buat ataupun build your wang simpanan 3 ke 6 bulan worth of your kos perbelanjaan. Pastikan anda ada insurans perubatan sebab insurans amat penting sekiranya kecemasan berlaku. So saya rasa apabila saya dapat gaji tu, saya bertanggungjawab untuk mengatur atau merancang perbelanjaan lah. Maksudnya saya akan letak berapa persen untuk komitmen bulanan, untuk persekolahan, untuk kecemasan dan selebihnya untuk perbelanjaan seharian lah. Dan bagi saya pula untuk kematian pasangan atau suami, pentingnya untuk kita ada insurans nyawa dan juga hibah lah. Jadi bukan saja untuk saya tetapi untuk menjamin masa depan anak-anak saya. Korang tahu tak berapa ramai rakyat Malaysia bankrupt daripada tahun 2018 sampai 2022? Ada 46,000 orang bankrupt dekat Malaysia ni. Dan 46,000 ni ada lagi worst scenario ni ialah 50% ni ialah golongan
millennials. Golongan millennials ni golongan bayi-bayi macam Aina ni lah. Okey, yang tak muda sangat, tak tua sangat tapi cantik. Macam tu. Sebab apa millennials kita ni boleh terjebak dengan bankrupt? Sebab diorang ni nak keep up dengan trend. Tak nak FOMO lah, takut fear of missing out tu kan. So orang pakai gaya macam ni nak ikut, orang pakai kasut macam ni nak ikut, orang pergi travel jauh-jauh susah-susah dia nak ikut. Tapi dia tak mampu. Okey, jadi digunalah kad kredit. Biar apa-apa asal bergaya, hobi kami mahal. Yelah, hobi hang mahal. Masa depan lagi mahal. Hang nak keep up dengan trend. Hang boleh ke keep up dengan interest dia? Interest tu makin naik. Bila interest makin naik, kang dah tak mampu bayar baki minimum je. Millennials ni treat credit card ni macam talian hayat, okey, ataupun macam backup lah. Kalau jadi apa-apa aku nak backup guna kad kredit. Ada 3 kesalahan utama dalam penggunaan kad kredit ni lah, okey. Yang pertama, kita kena tahu bila kita terlalu ikutkan emosi waktu kita kata kita nak reward, kita nak balas balik kepenatan diri kita ni. Sebenarnya kita ada tendensi untuk tidak menggunakan rasional dan logik akal kita. Kita akan berbelanja ikut emosi kita. Apa kita nak, kita beli. Kita nak tuajin, kita beli. Kita nak palazzo, kita beli kan. Macam dia pengalaman sikit. Sebab ada suami yang baik. Macam tu. Kesalahan kedua ialah bila kita ni linkkan kad kredit kita tu dengan sistem autopay dekat e-commerce punya website. Ni bukan autopay parking, angkat, bukan. Ni autopay yang time kau nak bayar, tak payah masuk apa-apa website, klik je sebab kad tu dah ada dalam sistem e-commerce tu. Kita punya masa berfikir untuk check out barang dan bayar tu pendek sebenarnya kan. Sebab kita tak ada melalui proses macam banyak kan nak bayar online apa semua. Itulah masanya kita akan overspend, kita akan beli barang yang kita rasa tak perlu tapi kita nak. Cuba sebelum kita beli tu, sebelum kita check out dan bayar tu, kita tanya dulu balik diri kita kan. Yelah dah add to cart apa semua, tanya dulu sebelum final tu. Perlu ke tidak barang ni? Kena beli sekarang ke? Urgent ke? Boleh tak beli nanti? Kesalahan ketiga ialah bila kita salah guna skim Buy Now Pay Later. Okay, Buy Now Pay Later ni start famous daripada 2021 macam itulah. Dah ada platform yang apa kita panggil syariah compliance kan dia. Lagilah ramai orang nak guna kalau syariah compliance kan. Buy Now Pay Later ni dia akan tambah beban hutang kita yang tadi mungkin dah ada sedia ada dekat credit card tu. Buy Now Pay Later ni akan tambah lagi beban hutang dan lebih teruk kalau kita lambat bayar, kita lepas daripada due date dia, faedah dia akan naik secara tinggi. Kad kredit ni sebenarnya dia boleh memudahkan kehidupan kita lah. Okay? Tapi kena pastikan kita berbelanja tu ikut kemampuan, tak overspend, berhemah dan paling penting disiplin bila nak bayar dia. Tak tunggak-tunggak dan tak bayar minimum baki semata-mata lah. Okay? Tapi bila kita salah guna, bila kita tak disiplin, kita overspend, belanja lebih limit, masa ni lah kad kredit akan jadi liability, beban kepada kita. Mentaliti kredit kad sebagai talian hayat ni kita boleh elak, okey, dengan syarat kita ada simpanan yang secukupnya dalam tabung kecemasan. Sebelum spend tu, ukur baju di badan sendiri. Janganlah Aina Wafi ukur baju di badan Mak Kilau. Kan besar, Aina Wafi memang besar tapi Mak Kilau lagi besar. Macam tu. Ukur ikut baju Aina Wafi je lah. Muat-muat je macam tu. Host kita malam ni Chief Beruang. Terima kasih semua. Selamat datang ke Borak Beruang. Bersama saya, Chief Beruang, di mana kita akan sembang-sembang wang sehingga anda menjadi beruang. Macam saya. Wang, wang, wang. Terima kasih kepada PIDM kerana memilih saya sebagai ikon penyimpan. Dan host rancangan ini. Untuk mendapatkan nasihat saya, hantarkan soalan anda ke sini dengan hashtag Borak Beruang dan beritahu anda ingin simpan untuk apa. Ingat, objektif kita adalah untuk menjadi beruang. Anda ingin membeli rumah, kereta, telefon baru, Chief Beruang akan kongsikan caranya. Langkah utama, buatlah bajet.
Saya selalu gunakan prinsip 10, 10, 10, 70. 10% simpanan, 10% duit kecemasan, 10% insurans dan 70% belanja. Biar kurang, jangan lebih. Dan ingat, simpan duit di bank, bukan di bawah tilam. Oh, nampaknya kita sudah tamat masa. Jangan lupa hantarkan soalan anda dengan hashtag Borak Beruang dan saya, Chief Beruang, akan cuba jawab soalan anda. Host kita pada malam ini, Chief Beruang. Ya, kita kembali dalam Borak Beruang 2.0 bersama saya, Chief Beruang, di mana kita akan sembang-sembang tentang wang sehingga anda menjadi beruang macam saya. Pada musim ini kita ada seorang tetamu yang sangat manis. Dia pakar money, dia suka honey. I think she's very pretty. Cik Hani. Thank you sebab sudi jumpa I. Ramai orang time pandemik jadi tak keruan. Tapi saya tengok Cik Hani maintain beruang. Macam mana you bertahan? Actually lah kan, bukannya senang tau. Lagi-lagi kalau ada sales. Buy one, free three. Lepas tu discount up to 90%. Sebab itulah I cuma ada satu je debit card. And I dah set limit siap-siap dah. Berbelanja ni kena bersabar. Macam cari jodoh juga pun kena sabar. Dia cerita bab jodoh yang tak tahan tu. Baiklah Cik Hani, sekarang ni kita ada banyak soalan-soalan. Mari kita sama-sama pilih yang menarik. Amboi, calon imammu. Tapi apalah guna bergaya siap ada kereta fair lali bagai dalam akaun kosong. Cuba you bayangkanlah something yang you tak expect terjadi. Contoh macam banjir. Cuba you akan gelabah kan? I suggest lah, paling basic, korang kena ada tabung kecemasan. Kalau you cemas, you tak lemas. Tabung kecemasan ni akan jadi pelampung untuk selamatkan you daripada lemas dengan masalah kewangan. Korang dah ada tabung ke belum? Kalau belum tak apa, boleh start menabung daripada sekarang walaupun dengan jumlah yang kecil. Betul tu Cik Hani. Bak kata pepatah, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Cik Hani, malam ni free ke? I tak free. I ni priceless. Gurau je. Tapi seriously, tabung kecemasan ni adalah penting sangat kerana ia bina daya tahan kewangan anda semua. Kalau dah simpan duit tu, jangan gatal-gatal nak keluarkan ya. Kan dah kena sound? Ingat, kena ada tabung kecemasan. Terima kasih Cik Hani atas semua nasihat you. Jangan lupa hantarkan soalan anda ke hashtag Borak Beruang. Tengok ya, wow, hari Sabtu Sami kita nak rehat-rehat kan. Okey, tadi lah tengok beruang-beruang dengan dia pergi gas pandai beruang tu nak mengayat the gas dia tu. Okey, tak apa. Gas tu pula kata buy one free three. Apa benda kalau buat bisnes buy one free three ni rasanya kalau beli kad raya free sampo raya itu je lah kan. Mana ada dapat free sampo, ada mana dapat free kad raya satu kan. Okey, tak apa. Hari ni you guys ada dengan I
untuk sedia payung kewangan, campaign daripada VIDM yang mengadakan aktiviti di saluran digital, aktiviti dan konten macam-macam lah. Tahun lepas dah ada reach sebanyak 95 juta. Okey, aktiviti ni dan juga campaign ni dia nak reach kepada golongan milenial ya. Semua peringkat kehidupan, tak kisah. Yang bujang, yang dah berkahwin, yang ada anak, yang tak ada anak. Tapi kalau bujang, janganlah ada anak Okey, so tadi kalau anda tengok Instagram, dah tengok Chief Beruang tu, korang boleh tengok dia punya Instagram juga. Instagram dia just search lah untuk Chief Beruang ya. Untuk campaign ni pula korang boleh tengok dekat sedia payung kewangan. Okey, enough about me lah. Hari ni special ya. Sebab kita ada agenda, okay? Mana boleh ada aktiviti tapi tak ada agenda. So, kita akan ada talk with dua guest yang special. That's why korang banyak sini kan, sebab dia dua guest special tu. Dan sebarang soalan yang korang ada tentang guest-guest ni sementara dia tengah berinterview dengan I, you boleh tanya dekat dalam ruangan komen kat bawah. Dan lepas dah bercakap-cakap tu, kita akan ada quiz ya, special untuk orang yang dekat sini. Jawab soalan-soalan quiz ni dan kalau you dapat top 15, ada hadiah, ada yang best untuk you. Nanti saya explain lagi. Okey, tanpa melengah masa, I nak introducekan ya, dua guest tu. Nombor satu memang korang memang akan kenal lah. Kalau korang sukakan ilmu, sukakan tengok video ya. Sama sekali kan video is more accessible than text. Tapi ada orang masih membaca. Tak ada masalah untuk you baca. Tapi bila buka video, kita tengok orang tu berinteraksi. Macam saya juga, tangan bergerak-gerak sana, bercakap, memudahkan you untuk ambil information tu. So, mesti you guys pernah dengar pasal ML Studio. Dan speaker kita nombor satu pada hari ini adalah Mat Lutfi daripada ML Studio. Welcome, Encik Mat. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dia pula bagi dah Assalamualaikum. Okey, tak apa. Kita host, kita patut bagi dah Assalamualaikum. Okey, tak apa. Waalaikumsalam dan selamat pagi Encik Mat. Terima kasih join kita pada hari ini ya. Ada banyak soalan-soalan yang bernas yang ada sediakan untuk you. Okey, guys, untuk nombor 2 pula. Of course lah, kalau korang pakai baju yang pernah beraya, mesti korang kenal this other guest. Kita ada Aziz, kita ada Mary ya. Kita ada Mary daripada Bulan Bintang. Welcome Mary. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Selamat pagi. Khabar baik. Okey, pada hari ini three of us akan bercakap pasal kewangan dari segi business owner dan juga dari segi peribadi. Sebab sebelum kita buat bisnes, kita hidup dulu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampailah kita boleh berjalan dan buat bisnes tu. Betul tak? Betul. Okay, that's very good. Okay, tanpa melengah masa lagi, I akan bergerak ke sesi-sesi discussion. By the way, untuk discussion ni, dua-dua boleh jawab. Jangan risau, tak ada masalah. Tapi, ingatlah, kita punya soalan ni kadang-kadang ada sesuai untuk dua jawab, ada sesuai untuk satu orang jawab. So, I akan point out the first soalan. Untuk Cik Mat ya. Cik Mat, kita tahu you punya background sedikit sebanyak. Okay? Tapi, bila kita dah tahu tu, kita rasa macam mana dia berlompat dari satu tempat ke satu tempat? Apakah inspirasi Mat untuk develop idea untuk buat business you? ML Studio dan macam-macam lah. Okey, first kali saya background architecture. Saya ni lah melukis, buat model, buat bangunan. Tapi saya rasa saya tak ada bakat lah. Masa first semester tu pun saya macam, wish, tak boleh lah buat benda ni, tak ada bakat. Tapi pada waktu tu, kawan saya ada kamera. So, saya pinjam lah. Masa tu Canon, tak silap Canon lah. So, saya pinjam kamera dan saya suka edit video. Lepas tu bila saya upload, ya initially tu masa awal-awal saya upload video tu, saya rasa ada kot 5 views. Ada 5 views, ada 5 views. Yang hairan, 5 views. Lepas tu yang hairan dia ada 10 dislike. Dislike? Dulu masih ada dislike, sekarang dah tak ada ya? Dulu ada dislike dulu. Pada zaman saya pada zaman saya mula tu, masa tu 5 minit video nak upload 24 jam. It took 24 hours to upload a 5 minutes video. Masa tu internet slow lah. Okay, and then bila saya after few semesters, lepas tu tiba-tiba video saya ramai orang tengok dan pada waktu tu saya rasa responsible sikit lah. Sebab kalau video kita sikit orang tengok, kita suka hati lah kan kita nak buat apa kan. Tapi bila dah ramai orang tengok, lepas tu macam, wish takkanlah aku nak buat benda bangang-bangang kan. So dah memati dah. So pada waktu tu
rasa some sense of responsibility lah untuk buat. Tapi apa yang menyebabkan saya daripada influencer kepada platform, run platform ni adalah saya rasa kalau personal ni dia ada limit lah in terms of scalability kan. Sebab you can only buat video as many as effort dan tenaga you lah. So macam mana, takkanlah hari-hari nak buat video, mati je lah nak. So lepas tu saya rasa okey lah, maybe kena buat satu platform yang memberanakkan lagi ramai orang untuk buat. Dan saya rasa dia punya faktor dia adalah scalability dan nak expand macam mana lah, nak bagi platform tu kepada orang lain macam mana. That's how Expressnya bukan malas, tapi rasa macam ada satu je Mat, tapi nak ada 10 Mat, nak ada 100 Mat, betul tak? Ya, betul. So nak scale tu lah. Okey, untuk Mary pula ya. Soalan yang sama. Mary buat benda yang ramai lelaki takkan buat, tapi macam jarang. Bila lelaki cakap pasal bisnes, dia cakap pasal kereta ke, pasal motor ke, jual kereta, jual motor, jual spare part. Tapi Mary buat baju, buat pakaian, buat fashion. Macam mana dia dapat start? Macam mana dia start tercetusnya idea untuk buat benda yang jarang lelaki buat? Okey. Sebenarnya saya start, sebelum tu saya start berniaga memang dah lama, daripada zaman saya sekolah lagi. Saya dah jual t-shirt, saya dah jual makanan teman sekolah. Dan macam mana boleh tercetusnya idea untuk jual baju Melayu ni, sebelum start baju Melayu sebenarnya saya jual kurta. Dan macam mana tercetusnya tu disebabkan saya nak menyelesaikan masalah saya sendiri lah. Saya nak keluar, saya nak pergi umrah masa tu, saya nak cari kurta. Dulu kita nak t-shirt dia dalam beg. Kita nak cari kurta kan. Waktu tu, back then in 2015 macam tu, zaman tu kurta semuanya memang design dia punya memang fancy lah. Tak ada langsung yang simple, yang minimal. Kalau ada pun sangat susah nak dapat. Dan being an entrepreneur daripada dulu, benda tu dah mengalir dalam darah. Bila kita nampak peluang, kita nak jadikan peluang tu into something else. Jadikan tu duit. Kita nampak ada masalah ni. Oi, kenapa susahnya nak cari kurta yang simple, yang boleh sesuai untuk pergi ke mana-mana. So daripada situ datangnya idea, okay, why not? Masa tu aku tengah galak jual t-shirt. Apa kata kita jual benda lain pula. Saya setuju dengan Cik Mat punya jawapan tadi. Dia kata kenapa dia jadi macam ni, kita mau scalability. Sama juga macam saya dulu jual t-shirt. Sampai bila saya nak jual t-shirt kat sekolah-sekolah. So bila saya dah start jual kurta, automatic saya dah tap into a larger and bigger market lah. To the mass So Mary start dengan nampak ada kekurangan, lepas tu Mary pergi fill up that hole. Okay, that's good. Okay, untuk Mat pula, nak tanya lah. Waktu you start dulu, you kata nak fill up you nak scale. Okay, so itu priority pada waktu itu. Sekarang ni, I rasa lah ML Studio, Mat punya channel tu dah scale dah pun. Okay, apakah priority dulu dengan sekarang ni dah berbeza? Waktu mula start dulu, ML Studio ataupun even before that, dengan sekarang ni, apakah your priority berbeza sekarang ni? Saya rasa in any business dia akan start dengan satu core. Lepas dia dah rasa core tu agak stabil ataupun dah sampai cap ke ataupun dia dah boring ke dengan satu-satu core tu, saya rasa kena diverse sikit lah kan. Ada pepatah tu beritahu jangan letak telur di satu tempat yang sama, in one basket kan. So saya rasa sekarang ni priority adalah untuk diverse kan. Kami ada try buat produk, ada buat card game, ada buat merchandise, ada buat baju. Dan kami rasa sekarang ni maybe priority kena pergi kepada physical event kot. Kena ada ground personal touch untuk benda-benda yang bersifat community lah. Sebab saya rasa ML dia adalah community. Dia ada community medical ke, hantu ke, bola ke apa. So saya rasa maybe kena physicalize kan beberapa aspek lah dalam infotainment punya business. So saya rasa itu tak sure lah sama ada shift of priority ataupun tu sebenarnya adalah ni lah just nak diverse ke apa.
Oh, very interesting sebab I thought lah going forward patut kita nak more digitalize, maknanya kita nak go all around the world, semua everything, tapi Mat punya style adalah untuk physicalizekan dia, untuk close knitkan lagi community yang dah ada tu. Maknanya sebelum ni jumpa online je, sekarang ni jumpa betul-betul. Takut terkaku pula, jumpa online lain, betul-betul lain pula. Okay, untuk Mary pula business Mary sekarang memang maju. Kalau lah Mary sekarang dah tahu apa yang Mary dah tahu sekarang ni, business ni mana yang senang, mana yang susah. Kalau boleh putar masa, apakah yang Mary akan ubah? Waktu start mula dulu, you nak maksimalkan UP output, UP growth, you nak buat benda yang lain daripada apa you buat sekarang ni. Okay, mungkin kalau diberi satu mesin untuk saya patah balik kan, apakah saya punya nasihat kepada diri saya ataupun apa yang saya akan ubah, maybe saya pernah juga mengalami satu masa di mana saya gagal dan give up masa tu. But sekarang ni saya sedar yang gagal tu saya kena terima. Semua orang kat dalam ni, semua orang yang tengok ni ada 127 orang ni kena terima kegagalan tu. Tapi macam mana saya handle gagal tu, dulu memang saya gagal lah untuk handle tu. So apa yang mungkin saya kena nasihatkan, saya tak boleh ambil masa yang terlalu lama untuk hidup dalam aku hanyut dekat dalam, aku down lah, kenapa orang lain dapat macam ni, aku tak dapat. So saya takkan buang masa lah untuk layan perasaan tu, dan saya kena move on cepat-cepat. Itu sebab saya rasa itu ialah salah satu benda yang tak patut semua orang buat. Terima kegagalan tu memang kena ada perangai tu, sifat tu, tapi macam mana kita nak handle benda tu, itulah yang paling penting sebenarnya. Maknanya jangan dwell on it lah. Kalau dah gagal tu, benda akan berlaku untuk semua orang buat bisnes. Mesti ada silap langkah, tapi jangan sedih sangat. Noted. Okay, Mak Luffy nak tanya lah. I stop you. Memanglah kita tengok Mak Luffy, ML Studio macam mana dia buat channel besar, apa yang dia buat dulu, I dah tahu. Tapi bukan semua tahu. Boleh tak? Mat nak tanya lah, apakah latar belakang you sebelum you terjun ke dalam bidang buat konten ni? Sebelum kita kenal Mak Luffy tu, apakah you? Maksud you macam belajar architecture ke? Yes. Sebab benda ada cerita yang besar. Maknanya apa yang belajar tu, kalau orang tengok macam mana dia boleh belajar benda tu, tapi dia buat benda ni pula. Jom kita nak dengar. Okay, so tadi saya dah cerita saya belajar architecture for 5 years. So saya habiskan bachelor's degree dan master's. Lepas tu saya rasa dalam 2 years saya belajar pasal ism or ideologi yang ada dalam dunia ni lah. So pada waktu tu I was never interested dalam business. Pada waktu tu it's all about ideologies lah. So pasal kapitalism ke, socialism ke, apa benda ke, and then kawan dengan member-member dalam politik, dalam business pun ada, dalam sektor-sektor lain lah. Sebab saya rasa walaupun dah habis universiti, saya tak tahu macam mana how the world works. I never knew how the world works. Macam mana orang jadi Perdana Menteri, jadi adun, macam mana masuk bursa. Apa beza Sindiran Berhad dengan Berhad. So saya ambil dalam 2 years untuk just tak kerja, just pergi belajar, pergi forum, pergi seminar, baca buku. And then saya rasa benda tu yang bagi sedikit advantage lah in terms of kalau nak curate content yang diverse. So you have to know a bit of everything lah. Kalau ialah dia cakap pasal medical ataupun dia cakap pasal politik, pasal ekonomi atau pasal feminism or whatever ism yang ada lah kan. So saya rasa pada waktu saya belajar tu lah you know the spectrum of things lah. So kalau ada satu-satu topik tu dibawa masuk, you know, okay topik ni, crowd ni akan marah, crowd ni akan suka, crowd ni akan diri on the fence, 50-50. So before I jump into platform creation, saya belajar dululah beberapa benda tu. I see. So maknanya kalau korang dengar Mat dia belajar banyak benda. Dia tak ada decide aku nak buat benda ni, aku nak buat benda tu saja semua hidup aku. Dia open his mind. Tapi bukan nak kata ini adalah semua cara semua orang perlu buat. Ada orang dia prefer untuk spesifikkan, terus ambil sampailah ke PhD. Tak ada masalah. Semua orang ada cara masing-masing ikut kesukaan. Nampak kaya Mat dah berjaya, alhamdulillah. Untuk Mary pula,
Okey, soalan yang lebih kurang sama lah. So, daripada menjual baju, okey, lepas tu design baju sendiri, sebelum tu apa yang Mary buat? Apakah latar belakang you? Okey, latar belakang macam Mike cakap tadi, Mike ialah pelajar architecture. Macam saya, background saya ialah sains. Saya bermula dengan sains fizik dan seterusnya saya bertukar bidang ke media communication, mass communication. Dan sebenarnya saya start Bulan Bintang ni, sekarang Bulan Bintang dah 7 tahun, hampir 8 tahun. So saya start ni waktu memang saya zaman belajar di universiti, masa saya tengah buat mass communication di UKM. Dan pada masa tu sebelum saya bergiat betul-betul aktif full time berniaga Bulan Bintang ni, waktu tu saya ialah full time student dan sambil saya belajar, saya merupakan videographer kepada banyak klien saya dari segi corporate ataupun politician. Saya banyak buat video untuk diorang, video-video campaign, video-video untuk agensi-agensi kerajaan, sebab saya study mass communication. Kawan-kawan saya semua lebih kurang saya je ada skill untuk operate kamera, ada skill untuk buat produce content, ada skill untuk buat management, untuk shooting, production management. So saya panggil kawan-kawan saya gunakan, saya utilize kepakaran yang ada dalam circle saya untuk why not kita buat satu production house, mini production house, but kita specifically cater market corporate tu. So, MB, ada Matrix, ada Suhaka, macam-macam lagi. So itu yang Mary sebelum. So maknanya Mary dengan Luffy dengan Mat, dua-dua ada kelebihan masing-masing. Kita bukan gunakan kawan-kawan kita leverage on, kita punya influence ke atas dia. Dia suka kat kita leveragekan dia punya kepakaran. Okay Mat, nak tanya lah, bila nak buat business selalunya orang cakap pasal duit lah, income, revenue. So ramai orang nak tahu jugalah, macam mana Mat dan platform Mat ni buat duit. Rahsia ni tapi kita tahu je. Rasanya ini bukan secret lah. Rasanya semua platform ataupun kebanyakan platform akan ada dua revenue stream. Ni we are talking about digital platform lah kan. So yang pertama adalah kalau you are monetize traffic. Monetize traffic ni adalah first viewership. Kalau you tengok viewership kat Facebook ke, kat YouTube ke, yang tu boleh monetize. Tapi monetization dia tu tak banyak sangat sebab dia ada variable yang banyak dan variable dia fluctuate. Antara variable dia adalah iklan yang keluar tu dia klik ke tak klik, kan tu fluctuate. Second, you punya video tu berapa lama, itu kan berbeza kan. Kalau video 4 minit ke 40 minit lain. Next adalah you punya niche tu apa. Kalau niche you semakin cerdik, dia punya monetization weightage dia tu sepatutnya lagi mahal lah daripada niche-niche yang bersifat trivial atau lawak-lawak. So dia ada variable yang berbeza. Ada lagi satu cara monetization yang di bawah views punya segmen sekarang ni dekat TikTok, dia ada bagi gift. Kalau bagi gift tu lagilah kita tak tahu variable dia macam mana. Sebab boleh je ada banyak view dan orang tak bagi gift, dan boleh dia ada sikit view dan orang bagi gift lah. Okey, itu satu segmen monetization iaitu traffic. Lagi satu monetization dia adalah melalui paid content. Paid content ni you tak kira lah you view ke tak ada view ke, banyak dislike ke apa ke, as long as ada klien datang nak buat paid content, so itu adalah regardless of you punya traffic. So those are two main revenue stream lah untuk platform. Sama ada platform you video ke ataupun platform you artikel ke, kebanyakan ni kawan-kawan yang saya jumpa, inilah dua cara dia. Betul. Okey, untuk audiens kat luar sana bila cakap pasal duit, patutnya kalau I dengar orang buat bisnes ni memang nak tanya nombor satu adalah dia punya duit lah. Tapi ada tanya kan kat Mat. So kalau korang ada soalan-soalan lain untuk Mat dan juga untuk Mary, nak tanya macam nak buat baju lah, apakah proses dia lah, semua berkenaan dengan diorang dua ni. Bukan selalu dapat
Boleh tanya soalan tu dekat dalam ruangan komen dekat dalam Facebook video ni ya. Okey, untuk Mary pula ya. Ni berkaitan dengan Mary punya business lah. Macam mana Mary nak startkan any collection ataupun any piece lah, sebab kan dia ada buat season-season yang berlainan, design dia berubah-ubah. Apakah proses daripada A sampailah Z, setelah itu being that benda dah start menjual lah ataupun maybe dah dapat feedback. Macam mana Encik Mary? Okey, macam yang saya katakan tadi, kehadiran kewujudan bulan bintang ni ialah nombor satu awal-awal dia untuk menyelesaikan masalah. So daripada masalah kurta pada zaman tu, design dia, dari segi design dia fancy, macam-macam, pelik-pelik. So saya selesaikan dengan cara buat design yang tak fancy, yang tak pelik-pelik. Kita back to basic. So dari segi designing, dari segi ideation sebelum kita jadi satu-satu produk tu, kita sentiasa tengok apa yang dah ada kat dalam market dan kita baiki. Apa yang dah ada dalam market yang perlu ada improvement dan kita buat. Lepas kita buat kurta, sekarang ni bulan bintang terlalu dikenali dengan baju Melayu. Sama juga baju Melayu. Waktu zaman kita start baju Melayu 4 tahun lepas, zaman tu semua orang jual baju Melayu slim fit. Semua orang jual baju Melayu ketat-ketat, kan? Semua ikut badan. So apa jadi dekat orang-orang yang tak terlalu kurus, kan? Tapi dia nak pakai baju Melayu style-style dia. Okay, so kenapa orang pakai baju Melayu slim fit ni? Sebab dia kata bila pakai baju tu dia nampak segak, pakai samping baju tu tak keluar kat tepi kan, tak gelebih. So masa tu masalah juga bila semua orang terlalu inovatif ni nak buat baju Melayu semua fit, tak ada siapa nak buat baju Melayu yang tak fit sangat. So there is where bulan bintang datang. Kita keluarkan dengan satu kita punya cutting yang saya reka nama tu sendiri, kita panggil cutting tu tailored fit, baju Melayu tailored fit, yang ramai sekarang ni orang tiru pun kan. Apa design tailored fit ni, dia tak terlalu besar sangat macam design lama zaman dulu-dulu, ada pesak yang besar 2-3 inci, dan dia juga taklah terlalu slim kan. So dia dekat tengah-tengah. So ramai orang yang suka bulan bintang ni, dia suka signature cutting kita sebab tu lah, dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. But at the same time kita ada juga baju Melayu slim fit sebab dekat mana ada demand, dekat situ ada kita punya peluang untuk supply lah. Bila kita dah ada ramai orang dah nak beli baju Melayu, diorang ada juga crowd yang cari baju Melayu slim fit. So kita pun buat baju Melayu slim fit juga. And seterusnya kita ada baju perempuan, itu lagi pelik-pelik lah. Designing semua ni kita ada in-house punya designer untuk. Okay, good to know. So nampak gaya memang Mary memang cakap apa yang dia cakap tu dia buat. Dia nampak ada kekosongan, ada demand, dia fill up that demand, sebab itulah dia berjaya. Okay, kita nak buat bisnes ni tak semestinya kita tiru orang, kita tiru tengok apa yang kosong, kita tiru kat situ. Kita tiru kosongan dia, kita fill up the demand. Okay. Now nak tanyalah lebih Ahmad. Ahmad dengan duit yang banyak lah, I assume lah PUB tu mesti banyak. So jadi duit yang banyak tu kita boleh beli kereta mahal, tapi kita boleh beli kereta murah sikit. So kita kena ada budget lah, tak kisah budget company ataupun budget personal. Mat personally ada tak budget, dan Mat ikut tak budget tu dari bulan ke bulan, ke main taram je, macam mana? Okay, first kali saya tak ada duit banyak. Yang saya tahu ada duit banyak ni Mary duit banyak. Lepas tu tak nak tanya dia, nak tanya macam bayar duit ni. Okay, first kali tentang bajet tu, of course saya rasa bajet yang paling penting adalah you kena tengok, kalau you ada business lah, bajet yang paling basic sekali adalah you kena tengok you punya sewa whatever, keperluan, lepas tu staff punya gaji, at least lah untuk saya rasa tenang. Saya rasa dia punya setahun gaji dan setahun keperluan ni dah terurus lah, kad parking whatever lah kan. Kira duduk SP ke, sok-sok ke apa benda. Saya rasa yang first concern saya, bagi 1 tahun semua orang ada duit. Itu untuk ketenangan. Second, kalau soalan monthly budget atau yearly, saya rasa ML tak ada lah besar sangat. So saya rasa quarterly lah. So monthly ni, kalau you dah make sure 1 tahun you ada duit, you tak payahlah nak tengok monthly. Takkanlah monthly nak check macam mana.
So saya rasa you just make sure staff dan keperluan basic you ada 1 tahun, and then you just making sure you make enough money monthly. I mean duit masuk lagi banyak daripada duit keluar lah. That's how I manage lah. Okay, sounds simple tapi very important ya. Budget is very important for everyone, even business kecil, business besar, or even personal. Now, untuk Mary pula, tadi Mat kata Mary banyak duit lah. So, nak tahulah macam mana Mary balancekan duit personal dengan duit business. Macam Mary ada pernah cerita dulu, Mary suka gadgets lah, suka tengok orang dulu beli barang-barang mahal, Mary nak beli. So sekarang ni duitnya dah ada, duit company lah. You ambil dividen ke? Ataupun you bayar gaji tinggi ke? How do you manage these two money? Tak, semua duit company, dia tak ada duit. Okay. Nombor satu apa yang Mat cakap tadi tu semua dusta. Itulah satu andaian. Semua orang pun ingat businessman ni, duit dia mesti berkepuk. Tak ada. Saya tinggal di satu apartmen yang sangat sederhana di Bangi ni, untuk pengetahuan semua lah. Okay. Berbalik kepada soalan, macam mana saya manage duit bisnes dan duit sendiri. Susah soalan tu. Nombor satu nombor satu yang saya buat, sebab honestly saya tak tahu saya boleh cakap tak dekat dalam live ni, but mungkin semua orang pun ada rasa yang sama. Nombor satu, menguruskan keuangan ni bukan satu benda yang mudah. Lagi-lagi bila kita pergi ke scale yang sangat-sangat besar, bila kita tengok duit berniaga kita makin lama makin bertambah. Nombor satu saya kena buat ialah saya memang ada accountant saya sendiri untuk manage duit company ni. Itu nombor satu. Dan macam mana saya differentiate duit company dengan duit sendiri. Nombor satu, macam mana kita berfungsi, saya ambil gaji bulanan daripada business. Saya tak ambil lepas raya kita untung X amount ni kita bahagi terus dengan shareholder saya dan partner. Tidak, saya tak buat macam tu. Okay, nombor satu saya ada gaji yang saya ambil bulan-bulan, dan nombor dua kita ada yearly dividend lah. Dua cara ni, macam betul apa yang Cik Faiz cakap. So dari segi gaji tu, kenapa kita decide untuk ambil gaji bulanan, supaya saya boleh manage duit saya untuk bayar komitmen monthly. Saya takut saya ambil duit satu bag, lepas habis satu projek raya kan 3-4 hari je aku habiskan shopping. So itu sangat bahaya pada viewer yang ada kat dalam ni. Mungkin anda semua ialah business owner juga. Jangan amalkan benda tu. Dan nombor 3, bila selesai macam bulan bintang kita ada kita layan bulan bintang ni as a seasonal business juga. Okay, bila selesai satu season, satu projek raya, kita ada ambil bonus daripada satu projek tu. Ini ialah sangat penting dari segi bisnes. Sebab apa? Sebab kita kena ada reward yang short term. Amount dia tak banyak, tapi kita kena ada untuk reward diri kita, sebab kita dah bekerja macam zombie 3-4 bulan. So kita nak kena ada reward, walaupun amount dia tak banyak, tapi manis-manis tu kena ada. Bukan untuk saya juga, kepada semua staff dalam bintang. Mereka pun nak enjoy on top of punya gaji bulanan. Okay, untuk bonus bulanan, untuk bonus owner ya, dari segi dividen tu, untuk pengetahuan orang ramai, dividen yang diberikan kepada owner tak dikenakan tax, sebab dah dikenakan tax pada company level, dan company level pay tax pun agak rendah. That's why lah orang buat bisnes. Tapi salah satu bagusnya bisnes ni, selalunya duit akan dipump balik ke dalam company supaya kita expand. Itulah yang kerajaan nak. Okay. Untuk sesiapa yang ada soalan untuk Mat dan juga Mary ya, soalan yang seronok lah, yang bukan dia dah pernah jawab sebelum ni, boleh tanya dekat dalam ruangan komen di Facebook ya. Okay, nak sambung nak tanya lah, as a business owner dan juga individual ya Mat, what do you think about emergency fund? Do you have emergency fund? Sebab kalau kita tengok, your business is sustainable. Subscriber levels are always there, and ada paid review, paid content. Tapi do you have any emergency fund yang you guna untuk apa jenis emergency? Sebab kita tak tahu kat luar sana macam mana kan? Saya rasa emergency fund ialah of course lah, kalau you sebelum you dah start tahun you tu, satu tahun tu, and then kalau you dah ada enough budget for a year, maybe company yang lagi
besar, dia akan more than a year lah. Dia kalau dia simpan duit maybe untuk 5 years ahead ke apa. Reserve dia. I would consider that as emergency fund lah. Untuk personal, saya rasa itu concern terbesar viewers lah kot. I mean, untuk personal, dia punya rule of thumb ni selalunya kalau saya pergi dengar talk-talk sifu-sifu ataupun ada talk PIDM pun ada, dia bagi tahu at least lah paling cikai is 6 months lah you kena simpan. Sebab kalau especially kalau you kerja dengan orang, you are just one call away from being fired ke, ataupun kalau COVID ke apa, you janganlah ada satu saja layer ni. At least kalau you kerja, you ada paling teruk sekali 6 month punya duit. And then kalau lah you ada side income atau ada safety net yang lain, saya rasa itu pun penting selain pada duit cash tu. Tapi saya rasa yang paling penting sekali, kepala otak kita ni kena tahu yang kalau ni screw up, aku nak pergi mana. Saya rasa itu penting lah. Yang nak pergi, sama ada dia ada member, ada business. So kalau dia kata, kalau kerja aku kena buang, aku bergaduh dengan bos, okey aku ada pergi sana, pergi sini. Saya rasa yang tu pun penting. Dan kepada viewers yang tak tahu dia punya nak saving, nak belanja macam mana, sebab dia jarang pergi kelas ke apa, ni apa Google calculator SPK, tak payah download, tak payah app apa semua, tak payah. Tulis je calculator SPK, tak payah tahu SPK tu apa. Calculator SPK, dekat situ boleh tulis belanja kereta berapa ringgit, baju berapa ringgit, makan berapa ringgit, dan daripada calculator tu dia bagi tahu you boleh simpan berapa. So you simpan at least 6 months. Tu paling cikai lah, better more than 6 months lah. 6 months tu kalau you jadi apa-apa, you nak cari kerja ke, minta tolong kawan ke, set up business ke, buat dropship ke, within that 6 months lah. So betul, okey. Macam tu. So betul, 6 bulan tu memang yang dulu sebelum COVID memang bagus. Tapi sekarang lepas COVID ada orang hilang kerja setahun, 2 tahun tak ada kerja ataupun tak ada kerja tetap. So untuk kebanyakan guru lah, dia akan kata maybe 12 bulan adalah lebih tepat. Walaupun susah tapi try to dapatkan 12 bulan. Tapi memang betul, Mat kata paling kurang 6 bulan. Just nak ingatkan dia, calculator SPK tu adalah daripada kita punya post hari ni. So kalau apa-apa boleh check dekat kempen dia juga, sediakan payung kewangan. Okey, untuk Mary pula nak tanya. Mary ni I notice gang host sikit, tapi nak tanya soalan dekat dia. Mary ada insurance atau takut tak? Just in case lah, sebagai community founder ataupun individu yang ada, untuk diri sendiri, business boleh sustain tak? So Mary punya insurance dan takut ni situation macam mana? Bukan nak jual, just nak tanya dia. Okey, baik. Saya ada. Saya punya insurans nyawa dan saya ada baru-baru ni saya baru sign up Kibah. Okey. Disebabkan memang saya rasa insurans ni memang dah jadi template untuk hidup semua orang dah sepatutnya. Kan saya lepas dah ada duit sendiri tu memang tak payah fikir banyak. Walaupun insurans ni sebenarnya bagi saya ada benda yang hibah tu kadang-kadang susah agak saya nak faham. Kadang-kadang duit insurans ni kalau aku tak sakit aku boleh claim ke? Soalan-soalan tu sentiasa ada dalam kepala otak lah. Tapi apa yang saya tahu, saya kena ada benda tu sebab itu ialah salah satu payung di sebalik payung kewangan itu ialah payung kehidupan saya. Ada insurans tu dan apa-apa jadi, kalau sakit ke, kalau apa ke, kita ada satu pelindungan. And as a business owner, sebenarnya sakit tu ialah nombor yang terakhir untuk kita fikir. Sebab di bawah saya bukan ada staff saya sahaja. Staff Bulan Bintang tak ada ramai mana, ada berbelas orang sahaja. Tapi di bawah Bulan Bintang tu sendiri kita ada reseller lebih kurang dalam 7,000 orang dalam satu Malaysia yang bergantung bukan hanya dekat saya tapi dekat tim saya. That's why tim Bulan Bintang ni juga saya antara salah satu benefit company, kita sediakan insurans kepada setiap staff ni. Kalau saya tak nak diorang ni sakit, tak boleh nak bayar ke apa. So dia sampai tak? Tanggungjawab ketua company ni bukan saja nak bayar gaji, tapi dia kena make sure that
kalau ada kesakitan, demam ke, even accident ke, pekerja tu akan ada duit lah ataupun ada sumber untuk recover. Okay, so nak tanya Mat, soalan tanya untuk session ni, business content creation atau content platform ada future ke? Untuk platform saya rasa dia ada future tapi dengan beberapa cabaran lah. First kali kita tengok kalau kita tengok dia punya growth untuk newer platform kumpul user tu lagi laju lah. Kalau you tengok itu ada orang buat statistik TikTok dia kumpul 1 billion tu lagi laju daripada Facebook, YouTube. So cabaran dia adalah sama ada you boleh cukup cepat tak nak adapt dengan platform-platform baru. Maybe lepas TikTok, next year tak tahulah ada TokTik ke apa ke, TokT ke apa. So, kalau you boleh cepat adapt, then you boleh survive lah. So, saya rasa business ni in general is about adaptability dan macam mana you cepat untuk be agile dan follow follow the stream lah, macam mana, follow the trend lah. So, saya rasa platform is a quite challenging business. Tapi bisnes apa tak challenging next year mesti ada orang buat ni punya bulan dan matahari. Matahari tu bintang. Bulan. So saya rasa bisnes in general you kena tengok market nak shift ke mana, you kena shift cepat lah. Tapi kalau you tunggu market ikut you, tak ada siapa nak ikut you lah. That's good. Okay, thank you very much untuk dua guest kita. Tapi jangan jawab dulu sebab ada soalan yang lain. Sekarang ni untuk audience kita akan buat quiz macam mana I dah janjikan tadi. Ingat quiz ni akan ada hadiah. So siapa-siapa yang cepat dan tepat boleh dapat RM50 RM50 Shopee voucher. Oh, ada 30 saat. Macam mana nak habiskan 30 saat ni Okay, so bila dah ada jawapan, just tulis jawapan tu di dalam ruangan komen. Lepas tu akan ada robot atau algorithm dekat Facebook ni, dia akan scan siapa yang jawapan cepat dan siapa yang jawab dengan betul. So dia akan collectkan untuk 5 soalan berturut-turut ni siapa nombor 1 sampai nombor 15, kita akan tallykan je. 15 soalan ni akan dapat RM50 Shopee voucher. Alright. Soalan nombor 1. Nama penuh PITM merupakan, nombor 1 boleh jawab sekarang kalau dah tahu jawapan. Nombor 1, Persatuan Insurans dan Modal. Cantik nama tu. Macam soalan SPM dia bagi jawapan yang macam betul tapi tak tahulah. Nombor 2, Persatuan Insurans dalam Malaysia. Wow. Nombor 3, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. Nombor 4, Perbadanan Insurans dan Modal. Okey, modal ni adalah dalam bentuk kewangan by the way guys. Bukan model. Model tu macam Mary pergi pakai. Untuk dia punya okey, nombor 1 jawapan dia adalah tinggal saya ni semua dah tahu dah. Tak tahu juga siapa yang jawab salah ni. Okay, ramai orang jawab tu, ramai. Ramai sangat ni, algoritma pun pening. Ramai ni jawab. Oh, okey, bagus. Jawapan dia memang nombor 3, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. Kalau kau Google terus dapat 27 yang jawab betul. So maknanya kita nak top 15 je. So yang 27 ni make sure you dah jawab yang betul untuk the next 4 Okey. 6, 5, 4. Okey. Soalan nombor 2. Prinsip bajet yang diperkenalkan oleh Chief Beruang adalah, ingat Chief Beruang tadi yang kartun beruang tu, yang dia nak mengorat beruang perempuan tu. By the way, siapa dapat jawapan tu dah boleh jawab terus dekat ruang komen. Tak payah tunggu I cakap. Okey, nombor 1, 10 simpanan, 10% duit membeli belah. Duit membeli belah Wow. Kalau tak nak beli macam mana? Jawapan ni bagus. Okey. Kita tunggu. Ini kalau bagi Mary jawab pun belum tentu betul Tahu tak apa? Dia jawab salah semua. Dia kena bayar dekat semua guest kalau dia jawab salah. Mat, 90% untuk perbelanjaan kau. Tapi perbelanjaan company kita boleh tolak tax. Okay. So jawapan dia nombor 3. Dah 8 dah tadi. Bagus. Tadi 27 jawab betul. Senang sangat. Ni 8 yang jawab betul. So I guess baguslah 15 orang tu kita boleh asingkan dia. Soalan ni panjang, jawapan dia panjang. Tapi ingat lebih penting adalah tepat bukan cepat. Soalan nombor 3 pula.
Apakah jenis simpanan yang digunakan semasa menghadapi situasi yang tidak diduga seperti kematian, kehilangan pekerjaan dan sebagainya? Dah boleh jawab sekarang, tak perlu tunggu I, tapi I cakap jugalah. Nombor 1, simpanan untuk melanjutkan pelajaran. Nombor 2, simpanan kecemasan. Nombor 3, simpanan hari tua. Dan nombor 4, simpanan bermatlamat. Ini adalah benda baru aku pernah dengar. Pandai yang jawab apa yang buat soalan ni ya. Jawab kreatif dia punya jawapan, contoh jawapan dia tu. Tentu salah. Siapa yang salah ni memanglah. Kalau ada orang jawab empat tu. Ada lah orang salah, tengok tu. Maybe dia jawab salah sengaja kot. Okay, tak apa. Kita benarkan dia. Dia nak create engagement. Sebaik Engagement. tadi. Simpanan hari tua. Okey, jawapan adalah nombor 2, simpanan kecemasan. Tiga-tiga dapat jawab betul, alhamdulillah. Oh, tapi perasan boleh nampak siapa yang jawab salah tu. Malu tak? Okey, tak apa. Kalau tak tahu, dah tahu sekarang ni. So, it's good jugalah you jawab salah. Okay. Soalan seterusnya. Berapakah jumlah yang wajar untuk tabung kecemasan? Okey, dah discuss tadi. Nombor 1, bergantung kepada baki gaji bulanan anda selepas perbelanjaan. Okey, maknanya dah belanja-belanja semua, adalah RM2 baki. Itulah yang you perlu simpan. Begitu. Itu Nombor Mary. 2, 3 sampai... Mary macam tu Nombor 2, 3 sampai 6 bulan komitmen perbelanjaan bulanan. Nombor 3, 1 bulan gaji, not bad. Nombor 4, 1 bulan komitmen ataupun perbelanjaan bulanan. Okey, tadi Mat dah jawab sikit dah tadi. Dia dah bagi tahu hint. Okey, jawapan dia adalah jawapan dia nanti dulu, dia tengah tally. Mat dah bagi hint tadi, that's good sebab I assume Mat memang praktiskan benda tu. Betul lah? Ke tak betul? Kita tahu teori je. Oh, ni semua betul ni? Ada 2 tak dapat. Okey, tak apa. 3 sampai 6 bulan komitmen perbelanjaan bulanan. Rasa macam sifu lah. Ingat ya, kalau jawab soalan salah pun masih boleh jawab soalan kemudian-kemudiannya. Tak ada masalah. Go ahead. Letak je nombor dekat dalam ruangan komen ya. Okey, ini soalan terakhir. Shirley mempunyai pendapatan sebanyak RM4,000 sebulan dan membelanjakan RM3,800 untuk perumahan dan makanan. Berapakah peratus komitmen Shirley? Komitmen ya. Okey, semua standby. Nak tahu siapa leaderboard? Betul. Kalau ada yang jawab salah, tak apa. Nanti I explain macam mana. Okey, senang je. Ambil 3,800 bahagi 4,000 darab 100. 100 lah jawapannya. Mantap. Jawapannya adalah nombor 2. Okey, bagus. 21 yang ramai yang jawab betul. That's good. Okey, leaderboard akan keluar sekejap lagi. Nak tengok apakah 15 orang ni yang dapat RM50 Shopee voucher dan pihak host akan contact melalui Facebook ya. Siapa yang jawab betul tu, kita akan contact melalui Facebook. Jangan risau. Wow, nombor 1 cepat dan tepat. Syahria. Nombor 2 Muhammad Syamzuri Muhammad Noor dan nombor 3 Azrin Zainal. Okey, bagus. RM50 tu boleh belanja ya. Kali ni duit ni untuk Shopee boleh belanja. Jangan simpan-simpan. Tapi belanjalah benda yang baik. Okey. Sekarang ni kita akan masuk ke bahagian Q&A. Ini adalah soalan-soalan daripada audience yang nak bertanya kepada Mat dan juga Azim dan Mary. Soalan-soalan yang tadi I tak sempat tanya. Mat, apa formula buat video content yang boleh dapat banyak views? Ini daripada Sarina Arifin. Maybe dia nak submit to MS Studio juga, tapi Mat macam mana nak buat content yang cantik, yang sedap? Okay, actually konten ni saya bahagikan kepada 2 lah. Kalau you nak banyak views dan cepat, maksud dia kalau graf tu macam ni. Bukan graf dia tak gradual macam tu lah. Dia macam ni terus. Selalunya adalah current issues dan benda yang tak memerlukan orang fikir sangat lah. Kalau you nak sembang benda yang bersifat sentimen, sama ada ialah political ke, you tak suka politician ni ke, pasal bola sepak ke, United Power ke, ataupun ada founder tengah menari-nari, lepas tu ramai orang tengah best dia kan. Kalau you nak cepat, view you macam tu. Okey, tapi konten macam tu dia tak bersifat evergreen lah. So kalau you naik tu, lepas tu dia turun balik.
Tapi kalau you nak gradually naik dan evergreen, selalunya bersifat information yang umum lah. Kalau you nak cerita sejarah Malaysia ke ataupun macam mana bulan bintang bermula, okey, macam tu evergreen. Tapi kalau macam bulan bintang telah beat brand X, selalunya macam tu, lepas tu dia turun balik lah. Tapi untuk MSQ berapa banyak? Apakah peratusan dia? 50-50 ke? We try untuk letak 50-50. Dan sebenarnya itulah challenge kepada platform yang diverse. Sebab you ada crowd yang totally nak scientific dan rational dan make sense dan cerdik, dan you juga ada crowd nak hantu, nak semangat-semangat bola apa. Tapi you tak boleh buang dua-dua. Kalau you buang dua-dua, then dia jadi macam cakap dalam echo chambers. Dia cakap dalam crowd seorang-seorang tu, yalah. So kalau you nak people start talking, you nak dialog tu berlangsung, you nak initiate dialog, so you kena letak crowd yang berbeza pada satu tempat yang sama. Sebab at the end of the day, sama ada dia ada PhD atau dia biasa-biasa je ke, dia still ada satu vote untuk lantik wakil rakyat. Orang yang paling cerdik tu pun ada satu vote. Mak rempit ke apa ke, budak tambah-tambah sekarang dah ada undi 18 pun ada satu vote. Okay, good to know. On to the next question. Tapi tadi ada tadi kata Manchester Power. Ini beli ke? Dia cakap power sekarang ni. Okay. Is it okay to stop saving if achieve target emergency fund? Okay. Soalan ni daripada Frank Line. Masalahnya dia tak tanya soalan ni kepada siapa? Okay, I nak tujukan soalan ni kepada Mary. Okay tak kalau nak stop saving? Tak payah nak save lah. Duit yang masuk-masuk tu boleh belanja, invest dalam company atau beli apa-apa. Janji ada emergency fund. Itu saja dia ada, emergency fund saja. Dia tak ada future fund ke apa ke, retirement fund ke. Is that okay? Oh, Mary dia spend sampai dia emergency. That's right. Kita tak tanya dia. Dia bukan fund tu. Mary always having fun. Tapi at the end. Bukan. Untuk saya lah, saya rasa kita tak patut berhenti kalau kita baru achieve satu jenis fund lah. Emergency fund ni macam yang ada dekat peratusan Mr. Beruang tadi kan, ada emergency fund, ada fund yang fund lain. Okay, ada fund yang untuk kita have fun. Okay, so kalau kita stop dekat emergency fund saja, takut lepas tu duit yang kita ada balance tu takut dah tak termanage. So benda ni kita kena aturkan. Ada fund yang untuk emergency, ada fund untuk allowance kerakyatan, apa kita panggil lah. Ada fund untuk kita bersukaria, ada fund untuk kita bagi dekat insurans. So banyak lagi benda yang kita kena sediakan lah selain emergency fund semata-mata. Jadi jawapan saya tidak. Saya akan terus menabung dan menyimpan walaupun dah ada emergency fund tu. Kenapa Mat? Mat ada POV lain ke? Tak ada. Okay, so bagus lah. Maknanya walaupun Mary dia kata dia fund semua, tapi dia tetap tahu betapa pentingnya ada fund yang lain. Terutama sekali yang saya nampak adalah fund untuk beli rumah, fund untuk kahwin yang belum kahwin, dan fund untuk paling penting retirement lah. Kalau tak retirement, kita selalunya meninggal dunia, tapi ada takaf untuk yang tu. Okay, soalan next one. Untuk Mary juga. Mary, kalau baju Melayu ni, kalau bukan musim raya, ada ke orang beli? Macam mana bulan bintang sustain, betul? I pun heran jugalah. Kita ada dua raya yang besar. Satu disambut banyak, Raya Aidilfitri, satu Korban. Tapi in between those, selepas Korban dengan Raya Aidilfitri tu, macam mana nak sustain? Okay, saya sustain ni, cakap pasal sustain ni dia ada dua cabang lah untuk saya. Nombor satu dari segi barang, nombor dua kita sustain dari segi perancangan keuangan. Saya tertarik untuk explain yang nombor dua ni, macam mana kita buat, kita sedar yang bulan bintang ni sekarang, untuk masa sekarang ni, dia ialah a seasonal business. Yang mana kita ada jual baju raya sahaja. Kita tak ada jual barang-barang lain. Kita jual baju Melayu, kita jual baju kurung yang memang orang beli waktu raya sahaja. Nak cakap sahaja susah lah, maybe 95% orang beli untuk waktu raya. Jadi bila kita dah sedar benda tu, kita dah boleh buat projected cash flow 10 bulan akan datang, 8 macam kat bulan bintang kita buat 10 bulan akan datang. Sementara
duit nak masuk balik untuk raya akan datang. Jadi apa yang kita buat, kita kira komitmen yang kita perlu bayar, macam Cik Mat cakap tadi, gaji, sewaan kedai, dan kita ada maintenance bangunan, kita ada utility. So kita simpan duit tu 10 bulan. Kan? Kalau apa jadi pun kita ada fund tu untuk kita bayar. Kan? Contoh saya boleh kongsi tahun lepas, 3 bulan selepas raya kedai kena tutup sebabkan PKP. Kan? Takkan saya nak kena pecat staff saya, takkan saya nak kena jual saya punya, takkan saya nak kena berhenti sewa kedai. So kita rancang duit. Lepas habis projek tu saya cakap kita tak boleh nak ambil kita tak boleh nak guna duit tu untuk bersukaria terus. Saya bagi staff saya semua, tak boleh. Saya kena kira dulu komitmen dan barulah saya bagi dekat staff-staff. Nombor 2, pasal barang. So sekarang ni direction Bulan Bintang kita dah nak diversekan barang kita. Kita tak nak pun dikenali sebagai Bulan Bintang barang raya. Tidak. So kita sekarang sedang giat melakukan R&D untuk barang-barang yang lebih evergreen. Baju Melayu memang dah evergreen, tapi kita nak barang-barang yang boleh orang beli selain waktu raya lah, yang lebih casual, lebih bersifat boleh pakai everyday wear. So itulah 2 cara untuk kita sustain macam mana selain raya. That's good. Sebab I thought Mary akan cakap dia nak diverse macam Mat. Dia kata dia nak buat benda-benda lain dengan duit dia ada supaya Mat maybe tak seasonal, tapi Mary seasonal. So waktu tengah-tengah tak raya tu maybe dia nak buat baju bukan Melayu ke, baju bukan Melayu, baju perayaan lain-lain, Cheongsam ke, yang simple, I tak tahu. Tapi turns out Mary dia buat projected cash flow pula. Okay, tak apa. Now soalan untuk Mat, apa pendapat Mat atau Mary, tapi tak apa nak ujukan kepada Mat sebab Mat baru jawab satu, mengenai saving dalam emas fizikal atau online, mana yang akan Mat pilih? Duit yang banyak tu mana Mat simpan? Okey. Saya first kali saya kena mengaku lah, saya tak ada saving dalam emas. Saya save dalam the usual lah, ASB, tabung haji, unit trust. Unit trust tu investment lah kot, bukan saving. Tapi emas saya tak sure pasal emas. Saya tahu ada emas yang digital, saya tahu ada emas fizikal. Tapi maybe ini soalan kewangan Faiz kot. Nanti saya kena cekup dengan Security Commission bagi nasihat pasal emas. Saya jawab pasal konten okey, pasal emas saya tak simpan emas. Okay. So that's good. Actually, bila kita menjawab kita tak tahu tu, itu adalah satu jawapan. Ada orang, dia tak tahu pun dia jawab juga. Tapi untuk Mat, dia sendiri, dia personally tak buat. Dia tak boleh ajar, dia tak boleh mengajar diri dia sebab dia tak buat. Ada orang, dia buat sendiri tapi dia tak buat lah. Dia tak mengajar. Dia buat sendiri. Saya simpan dalam emas tapi saya tak cakap pasal emas. Tapi ada orang, dia simpan dalam emas, dia cakap pasal emas, semua benda dia buat. Depending on the kepakaran, ikutlah. Tapi that's a very, very good answer dan I suka sangat dengar daripada Mat. Okay. The next question pula. Okay. Macam mana nak kawal sikap berbelanja dengan berlebihan? Now, I nak buka this both question kepada both Mary dengan Mat. Boleh tak Mary tolong openkan dulu? Macam mana nak jaga berbelanja berlebihan ni? Kita tak nak belanja lebih-lebih, macam mana? Belanja lebih-lebih. Okey, ini memang saya selalu difitnah oleh saya punya adik-beradik, oleh kawan-kawan saya. Kan, dia kata, Mary, kau ni banyak duit. Tu pun dah salah. Lepas tu, kau ni boros. Yang tu tak, bukan. Macam mana kita nak belanja walaupun untuk seronok-seronok ke, untuk belancong ke apa, sentiasa saya buat bajet. Okey, sentiasa dalam bajet bulanan saya ada gaji, saya ada fixed income ataupun income lain, saya ada fixed income lah. Kita ambil fixed income ni, saya bajetkan berapa persen ni untuk saya punya memang komitmen, berapa persen ni untuk memang belanja untuk makan apa semua tu, itu belanja harian lah. Dan saya ada satu allocation untuk allocate untuk saya belanja benda-benda yang mungkin bukan lah, benda-benda yang saya nak kerana nafsu saya. Kita semua ada rasa benda tu, nak beli tu, nak beli ni, but within a certain budget lah. Memang saya dah allocatekan duit, saya takkan spend lebih daripada apa yang saya dah budgetkan bulanan. So, memang Mary ada bajet jugalah. Apa dia? Betul, Mary memang ada bajet pula. Memang Mary ada bajet. Tadi bunyi macam tak ada awal-awal tadi. Sekarang ni dia dah mengaku dia ada bajet juga. Okey, Mat pula. Macam mana Mat buat benda bersama?
Okey, saya nak tambah sikit. Ini adalah sikit sharing lah. Lepas saya dah cakap dengan few business owner, apa yang generally yang kami buat adalah you guys maximize kan gaji bulanan berdasarkan jumlah tax yang paling maksimum sebelum dia lebih daripada tax business punya tax. I think 17 ke 18 ke apa tak persen tu. So maybe yalah, so you ambil gaji semaksimum mungkin provided kalau you punya company make money lah, you ambil maximize, lepas tu the rest of the money you keep in the company subjected to company tax. Lepas ada lebih daripada company tax tu, and then barulah you ambil dividen hujung tahun. Kalau you ada banyak shareholder ke apa benda ke, maybe you nak consider ambil, kita panggil apa, bonus ke apa. Cuma bonus tu still subjected dengan tax yang lagi tinggi lah pada business. Tapi generally kalau saya sembang dengan kawan-kawan business, that's what we do lah. That's good to know. Okay, so dua-dua jawapan yang baik dan cantik daripada dua-dua guest kita. Alright. So, rasanya kalau belum ada soalan lagi, dah tak ada soalan lagi yang best lah soalan-soalan bila nak kahwin, dah kahwin ke belum, berapa anak, itu kita letak ke tepi. Tapi kalau ada, kita boleh last host. Oh, ada host panjangnya daripada Lane Abdullah. Soalan untuk bos guest speakers, apakah faktor yang menyebabkan anda menceburi bidang perniagaan instead of bekerja dengan company since kedua-duanya berdekatan tinggi dalam bidang-bidang yang lain? Adakah kerana minat ataupun income yang lebih tinggi? Okey, boleh tak saya minta Mary tolong buka, lepas tu Mat tolong tutup soalan ni. Okey, kalau saya memang sebenarnya adakah kerana minat atau income yang lebih tinggi ni, saya pandang benda ni sebagai satu benda. Okey, minat saya memang saya suka jual barang, saya suka berniaga disebabkan boleh generate income yang tinggi. So itu adalah satu benda yang bagi saya sama. Apa yang menyebabkan memang saya betul-betul menceburi perniagaan ni adalah memang saya ialah seorang yang sangat materialistik lah, boleh cakap. Saya ialah orang yang suka barang, saya suka nak beli ni, ataupun saya suka nak bawa mak saya pergi melancong, contoh. Dia bukanlah sebab barang dia, but saya ada satu impian yang sangat besar, dan benda tu yang drive saya untuk buat apa yang saya buat sekarang ni. Okay? Saya pun ada benda saya nak kongsikan kepada audience. Kita kena educate kita punya nafsu. Nombor satu, kita kena educate nafsu kita untuk kita sentiasa lapar, untuk kita sentiasa dahaga, untuk kita sentiasa strive for more. So disebabkan saya buat benda tu lah, saya langkahkan kaki saya ke alam perniagaan. Okey, Wafat, Mat pula, 30 saat. Okey, saya buat ni sebab minat. Saya memang minat lah. So kalau tak ada ML Studios pun, saya hari-hari akan jumpa orang dan tanyalah macam mana dia buat benda, macam mana dia set up klinik, macam mana dia buat mobile app. Saya memang sukalah. So sebab apa saya buat, saya suka, dan alang-alang dah saya suka tu, takkanlah saya nak dapat benefit seorang, saya kata kat member, nak tak selain daripada share ilmu dengan aku, share sekali lah, satu dunia sekali. So itulah, that's how I started lah. That's good. Okay. So itulah perakhir rancangan kita ya. So nak ingatkan, kita buat benda ni adalah untuk ingatkan semua orang, sediakan payung sebelum hujan. Kita akan jumpa banyak unexpected events dekat dalam hidup ni. So simpanan dan tabung kecemasan adalah amat penting. Dan jangan lupa ya untuk cuba calculator SPK. You boleh Google benda tu, dan juga kempen sedia payung kewangan. Masih berlangsung lagi sampailah bulan September. Untuk yang masih ada lagi ni, tolonglah scan the QR code. Sekejap, sebelum kita scan QR code, saya nak say goodbye dulu lah kepada dua-dua guest speaker kita ni. Terima kasih ya Mat dan juga Mary. Terima kasih. Sama-sama, semua orang happy kat dalam tempat ni ya. Happy ya, soalan tak susah sangat Automatic untuk kita, tak perlu memohon, tiada bayaran. OPIDM lindungi simpanan dan insurans. PIDM
automatic and free for everybody.